Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Tanpa buang masa lagi kita sambung. Sekarang kita di bab 7.4, kita sistem pendidikan kebangsaan. Jadi salah satu cara untuk menyatu padukan penduduk di negara kita ialah melalui pendidikan. Itu cara terbaik lah. Jadi semasa di bawah pemerintahan British, sistem persekolahan berkembang mengikut kaum. Terdapat sekolah vernakular. Apa itu sekolah vernakular? Sekolah vernakular ni sekolah yang menjadikan bahasa ibundanya sebagai bahasa pengantar. Kalau sekolah Melayu, cakap Melayu lah. Sekolah Cina, cakap Cina semua. Sekolah Tamil, cakap Tamil semua. Jadi itu maksudnya sekolah vernakular. Jadi ada sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Cina, sekolah vernakular Tamil. Lepas tu ada juga sekolah aliran agama, dan juga sekolah aliran Inggris. Jadi ada 5 jenis sekolah lah. Tapi kalau di Sarawak pula lain. Di Sabah Sarawak, ada sekolah vernakular Melayu, ada sekolah Cina dan juga sekolah Mubalik Kristian. Ada 3 jenis lah. Ada sekolah Tamil lah. And then sistem persekolahan menggunakan bahasa pengantar dan kurikulum yang berlainan, menimbulkan jurang perbezaan dari segi ekonomi, sosial. Jadi sekolah lain, bahasa lain-lain, silibus lain, bukunya pun lain juga. Jadi macam mana mau bersatu padu kalau begitu kan, kalau semua lain-lain. Jadi British pun buat kajian macam mana untuk membentuk sistem pendidikan kebangsaan. Maksudnya satu sistem pendidikan yang digunakan oleh semua kaum di negara itu, di tanah Melayu pada masa itu. Termasuklah Sabah dan Sarawak. Jadi pertama iaitu dorang buat kajian lah, Kalau kita mau menentukan dasar sebuah negara ni, bukannya main suka-suka hati buat begitu kan, kena buat kajian dulu. Jadi berdasarkan daripada laporan Barnes 1951, dipengerusikan oleh LJ Barnes, dorang menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpuan tersetia. Maksudnya begini, Pak. Macam kita sekarang lah kan, walaupun ada pelajar yang sekolah Tamil, tapi dorang punya setia kepada Malaysia. Tiada pun budak sekolah Tamil tu, nanti besar saya bercita-cita, nanti saya pandai sudah, saya mau balik ke India, saya mau majukan negara India. Tiada pun orang pikir begitu kan, dorang tetap mau tinggal di Malaysia, jadi warga negara Malaysia kan. Begitu Pak maksudnya. Rupa bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpuan tersetia. Itu maksudnya. Sebab pada zaman ini 1951 50-an ni, dorang sekolah, dorang tiada semangat kebangsaan, tiada semangat kenegaraan pada masa itu. Jadi dalam laporan Barnes ini dorang cadangkan begini. Sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. 2 jenis lah. Sekolah rendah atau sekolah Melayu guna bahasa Melayu ataupun guna bahasa Inggris. And then sekolah menengah pula menggunakan bahasa Inggris sahaja sebagai bahasa pengantar. Maksudnya sekolah menengah fully English lah kan. Bayangkan belajar sejarah bahasa Inggris. Wow, lagi susah. Bahasa Melayu pun hura-hara lagi bahasa Inggris kan. And then apa lagi ya? Seterusnya kita ada laporan Fenwu. Ini 1951 juga. Mereka orang Cina tidak puas hati dengan laporan Barnes ni. Orang rasa kaum Cina dipinggirkan. Jadi dorang pun buat lagi kajian tentang pendidikan Cina. Dorang mau cadangkan penambahbaikan untuk sekolah Cina sebagai sebuah sekolah yang memberikan faedah kepada penduduk tanah Melayu. And then dorang punya laporan dorang ni, dorang cadangkan begini. Sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Wow. Dan sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu. Wow, sekali lagi. Mereka mau asing, mereka tidak maulah, mungkin takut hilang semangat kecinaan tu. Mereka perkataan macam tu. Mungkin orang takut nanti orang kalau di sekolah kau cakap Melayu, cakap bahasa Inggris saja kan. Jadi nanti kau lupa kau punya identiti bangsa Cina tu. Itu mereka risaulah. And then seterusnya Ordinan Pelajaran 1952. Setahun selepas itu, dorang buat kajian laporan Barnes dan laporan Fenwu. Dorang cadangkan mereka mau buat satu undang-undang, undang-undang baru. Mereka mau bentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Semua murid daripada pelbagai bangsa disatukan dalam satu sistem berorientasikan tanah Melayu. Bukan berorientasikan Cina, bukan berorientasikan India, gitu. Jadi apa yang mereka cadangkan dalam Ordinan Pelajaran 1952?
Ya, ordinance itu undang-undang yang dibuat zaman British ya. Ya, jadi mereka cadangkan begini. Tanah Melayu mempunyai dua jenis sekolah rendah, yaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, dan juga bahasa Inggris. Jadi dua lah, satu sekolah Melayu, yang menggunakan bahasa Melayu, satu lagi sekolah Inggris, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, dan bahasa Cina, dan Tamil diajarkan di sekolah rendah sekiranya terdapat 15 orang murid dalam kumpulan yang sama. Maksudnya dalam batch yang sama lah. Contohnya budak tahun 1 ada 15 orang kan. Cukup 15 orang ah. Kena buat kelas. Mesti ada cikgu yang mengajar bahasa itu. Contohnya sekolah Cina. Di sekolah kebangsaan kan ada 15 orang belajar Cina. Jadi kena ada cikgu ajar bahasa Cina di situ. Mesti. Macam sekarang kita sekolah kebangsaan, confirm lah lebih 15 pelajar orang Cina kan, confirm ada kelas bahasa Cina kan orang ambil kan, jadi pada zaman ini orang cadangkan 15 orang, mesti ada minimum 15 orang, baru buka kelas bahasa Cina, kalau kurang daripada 15 orang, tidak payahlah, yang budak Cina tu tidaklah belajar bahasa Cina, subjek bahasa Cina, and then sekolah menengah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, sekolah menengah semua speaking, Okey, seterusnya yang keempat di Sabah dan Sarawak. Macam mana pula di Sabah dan Sarawak pada masa itu? Laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah pada tahun 1955. Siapa ni? E.W. Woodhead. E.W. Anda tahu siapa namanya tu? Woodhead, kepala kayu. Ketua pegawai pelajaran dari Britain diundang untuk meninjau perkembangan pendidikan dan seterusnya membuat cadangan tentang pendidikan di Sarawak dan Sabah. Dipanggil pegawai pelajaran daripada Britain, ni si kepala kayu ni, lucu namanya kepala kayu kan, tapi daerah lah kan nama orang-orang sana kan, Tiger Wood kan, harimau kayu, ada lagi tu pemain bola tu apa, Danny Drinkwater, namanya Danny minum air, lucu kan nama orang, sempat lagi mengumpat, and then cadangan kepala kayu ini termasuk ialah memperkasakan pendidikan sekolah rendah dan menengah, menitikberatkan kepentingan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang lebih teratur. Maksudnya bajet untuk pendidikan itulah. Jadi di Sarawak macam mana? Berdasarkan laporan Woodhead, kepala kayu 1955, terdapat cadangan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak. Termasuklah seperti berikut. Pertama, mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Sebab di Sarawak pun banyak suku kaum, Bidayu, Iban, Melanau. Itu yang antara kaum yang terbesar di Sarawak. Ada Melayu, ada Cina juga di sana. And then menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan. Seluruh Sarawak seragam, dia punya buku teks dan examnya. And then memperkenalkan buku teks yang berlatar belakangkan unsur tempatan, dan memastikan pendidikan civic diajar secara formal di sekolah. Jadi mereka mau bentuk sistem pendidikan yang mewujudkan semangat kebangsaan, kenegaraan. Tapi berunsurkan tempatan. Alright. Kalau di Sarawak dorang punya suku kaum ni bagus, kuat jati diri dorang. Yang budak Iban pandai cakap Iban, yang Melanau cakap Melanau kan. Yang Bidayu pandai cakap Melayu. Bidayu banyak dorang punya bahasa ni. Mereka kuat jati diri mereka. Pun pelbagai kaum, kalau di Sarawak tu kira pelbagai kaum lah, walaupun muka nampak sama semua, tapi sebenarnya berbeza suku kaum, berbeza bahasa, berbeza daerah. Itu di Sarawak. Kita tengok di Sabah. Laporan kepala kayu Woodhead 1955 diterima di Sabah dengan beberapa pindahan, iaitu mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggris di sekolah Cina. Sebab di Sabah memang banyak sekolah Cina ya. Kalau kamu setiap daerah di Sabah ni mesti ada banyak sekolah Cina, sekolah rendah, sekolah menengah. Macam cikgu sendiri pun, cikgu mengajar di sekolah menengah jenis kebangsaan Cina, SMJK. Sekolah tu sudah wujud sejak 1950 lagi, lama sudah. Jadi dan kedua cadangannya ialah memastikan bahasa Inggris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggris. Terbalik. Kalau sekolah Inggris wajib belajar bahasa Melayu, yang sekolah Melayu pula wajib belajar bahasa Inggris. And then menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggris. Kalau sekolah menengah pula examnya bahasa Inggris. Jadi confirm lah orang belajar pun dalam bahasa Inggris sebab examnya pun dalam bahasa Inggris. Bayangkan macam mana kita tu kan kalau sekarang belajar sejarah bahasa Melayu, tiba-tiba examnya keluar soalan dalam bahasa Inggris. Sandinya tu. Cikgu pernah rasa tu.
masa di universiti dulu. Belajar bahasa Melayu, sekali exam bahasa Inggris. Nah, huru hara dapat C. Ya. Jadi begitulah. Oke, cadangan-cadangan pendidikan di Tanah Melayu dan Sabah dan Sarawak. Oke, dan 1956 apa yang berlaku ini setahun sebelum merdeka. Oke, jawatan kuasa pelajaran yang dipenguruskan oleh Datuk Abdul Razak Husin selaku Menteri Pelajaran pada masa itu, mereka mau kaji semula. Yang sebelum ni laporan Barnes, Fund 2 apa semua ni kan, orang mau kaji semula. Mereka membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan supaya dapat memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum. Jadi mereka cadangkan apa di sini. Target mereka ialah satu sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa, itu targetnya. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dan kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Itu target mereka. Sekolah sama, buku teks sama, bahasa pun sama. Jadi penyata jawatan kuasa ini antara lain mencadangkan sekolah umum, sekolah rendah maksudnya menggunakan bahasa Melayu, dan sekolah jenis umum. Rendah menggunakan sama ada bahasa Inggris, bahasa Cina atau bahasa Tamil. Sekolah rendah jenis umum itu maksudnya SJKS itulah. And then sekolah Melayu dan bahasa Melayu dan bahasa Inggris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah. Tidak kiralah sekolah rendah kebangsaan kah, sekolah rendah Cina kah, Tamil kah, sekolah Inggris kah, wajib belajar bahasa Melayu dan bahasa Inggris. And then sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala bahasa Inggris menjadi mata pelajaran. Jadi kalau sekolah menengah kebangsaan guna bahasa Melayu lah. Tapi bahasa Inggris itu belajar juga. Ada subjek khas untuk bahasa Inggris. Kalau macam kita sekarang bahasa Melayu ada subjek bahasa Melayu, bahasa Inggris ada subjek bahasa Inggris. Yang ambil bahasa Cina ada bahasa Cina, kan? Alright. Jadi penyata jawatan kuasa 1996 merupakan asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Yang kita guna sampai sekarang lah. Jadi tujuannya apa? Untuk apa? Untuk memupuk semangat kebangsaan. Supaya bersatu padu dalam sistem pendidikan. Sebab iyalah kalau sudah dari kecil dari sekolah rendah diasing-asingkan, yang Melayu dengan Melayu, yang Cina sama Cina, budak Tamil lah, sama-sama geng-geng India. Bila lah bersatu padu kalau begitu kan. Satu saja caranya untuk menyatu padukan penduduk ini, melalui sistem pendidikan. Yang orang-orang tua tu yang beliau-beliau tu kan, biasanya orang-orang tua ni kan yang resist ni kan, bikin panas kan. Kalau yang muda-muda ini generasi baru ni mana ada yang resist begitu. Kawan semua kaum kan, yang orang-orang tua ni mungkin mereka hidup sebelum merdeka kan. Jadi tidak heran lah. Tapi tidak apalah, mereka tidak lama lagi akan pergi kan. Kita ada kisah dorang. Penting yang anak muda ni. Kalau anak muda pun sudah berpecah belah, macam mana lah nanti masa depan kan. Jadi cara untuk menyatu padukan penduduk di negara kita ni, yang pelbagai kaum ni, pelbagai agama ini, satu je lah, melalui pendidikan. Pendidikan macam mana? Pendidikan kebangsaan, yang seragam semuanya. Jadi itu saja. Jadi pelbagai banyak fasa untuk mengubah sistem pendidikan di negara kita ni. Ini sebelum merdeka. Selepas merdeka pun banyak lagi kajian-kajian yang dibuat untuk improve, untuk memajukan, memperbaiki lagi sistem pendidikan di negara kita. Sentiasa berubah. Kita punya sistem pendidikan kan, setiap 10 tahun buku teks mesti tukar, mesti upgrade kita punya buku teks, kita punya sistem pendidikan. Sebelum ni KBSM kan, sekarang KSSM. Kamu yang SPM 2020, orang adalah batch terakhir yang gunakan KBSM. Jadi upgrade lagi. Sekarang yang SPM tahun 2021 ni, orang adalah batch pertama yang menggunakan sistem KSSM, SPM KSSM. Maksudnya orang dari darjah 1 sampai tingkatan 5, mereka lah yang merasmikan semua buku teks yang ada di Malaysia ni. Orang yang rasmikan, orang batch pertama kan. Jadi begitulah. Sedikit tentang sejarah pendidikan kebangsaan di Tanah Melayu dan juga Sabah dan Sarawak. Matlamatnya untuk apa? Menyatukan penduduk pelbagai kaum. Itu saja. Selamat mengulang kaji. Good luck. Stay safe. Love you all.